Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ahlan wa sahlan dan selamat datang ke program tuition online Perlis Mengaji, anjuran Jabatan Agama Islam Perlis dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Saya Ustazah Rusmawati binti Haji Abdullah dari Sekolah Agama Al-Islahiyah Menengah Buhur Mali Perlis. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan berkongsi maklumat al-insya wal mutala'ah untuk syahadah adiniyah al-aliyah al-maliziyah di bawah tajuk Kitabah al-insya wa syafawi, iaitu penulisan karangan dan ujian lisan. Baiklah, sebelum Ustazah meneruskan perbincangan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melihat muhtawa al-manhaj untuk mata pelajaran insya' dan mutala'ah bermula pada tahun ini, iaitu tahun 2020. Kita pergi kepada insya' dahulu. Yang pertama, kita melihat kepada tema al-munazarah. Dalam tema Al-Munazarah, iaitu perdebatan, ada 5. Yang pertama, Al-Ulum wa Teknologiyah. 2, Al-Thaqafah Al-Islamiyah atau Ad-Diniyah. Yang ketiga, Al-Iqtisadiyah. Yang keempat, Al-Ijtimaiyah. Yang kelima, Al-Qadaya Al-Mu'asirah. Al-Ulum wa Teknologiyah bermaksud sains dan teknologi. Al-Thaqafah Al-Islamiyah atau Ad-Diniyah bermaksud kebudayaan Islam atau pendidikan Islam dan juga agama. Al-Iqtisadiyah ekonomi, Al-Ijtimaiyah kemasyarakatan, Al-Qadaya Al-Mu'asirah isu semasa. Baik, kita pergi kepada tema yang kedua, iaitu Al-Khitabah ataupun pidato. Di bawah Al-Khitabah ada 2, iaitu yang pertama Al-Ijtimaiyah, iaitu kemasyarakatan, dan yang kedua iaitu Ad-Diniyah, agama. Kita pergi kepada tema yang ketiga, iaitu Al-Muhadarah. Al-Muhadarah iaitu kuliah ataupun ceramah. Di mana di bawah Al-Muhadarah ni ada 2. Yang pertama Al-Ilmiyah, iaitu ilmiah, pendidikan. Yang kedua iaitu Al-Thaqafiyah, iaitu kebudayaan. Tema yang keempat iaitu Al-Maqal Al-Ilmi, iaitu artikel ilmiah. Di bawah Al-Maqal Al-Ilmi ada 3. Yang pertama At-Tarbiyah, iaitu pendidikan. Yang kedua Ar-Riyadiyah, sukan. Yang ketiga At-Tarikhiyah, iaitu berkaitan dengan sejarah. Tema yang kelima iaitu At-Takrir. At-Takrir bermaksud laporan. Laporan di sini ada 3. Yang pertama Al-Idari, yang kedua Al-Dhati dan yang ketiga Al-Ilmi.
Baiklah, untuk yang at-takrir al-idari ini, al-idari ini bermaksud menguruskan. Maksudnya menguruskan, contohnya pelajar membuat laporan, contohnya dia sebagai setiausaha persatuan sejarah, di mana sekolah tersebut mengadakan lawatan sambil belajar ke muzium di Kelantan, dan dia sebagai setiausaha kelab tersebut menulis laporan tersebut kerana dia yang menguruskan, ya, al-idari. Yang kedua, contoh untuk at-takrir az-zati, iaitu laporan yang berbentuk individu atau peribadi. Contohnya, seorang pelajar dia menulis laporan pengalaman dia pada hari sambutan Hari Guru. Dia cerita daripada awal sampai akhir, dia cerita dia masuk dalam pertandingan Hari Guru tu, dia masuk pertandingan apa dan sebagainya. Manakala at-takrir yang ketiga iaitu at-takrir al-ilmi, iaitu ilmiah. Manakala tema yang terakhir iaitu ar-risalah, iaitu surat. Surat terbahagi kepada dua. Yang pertama ar-rasmiyah, iaitu surat rasmi, dan yang kedua iaitu ghairu rasmiyah, iaitu surat tidak rasmi. Baik, kita pindah pula untuk sukatan al-mutala'ah. Dalam al-mutala'ah ada 22 tajuk. Tajuk yang pertama iaitu Sayyidina Musa wal Khadir, 2 Zuhud as-sahabati fi sadri Islam, 3 Zainab binti Jahsy, 4 Bala u'azam min bala, 5 Suar min kifahi syu'ub al-mu'asirah, 6 Hubbul watan, 7 Mithlu min amsilatil muru'ah, 8 Nasihah Abi Hazim li Sulaiman bin Abdillah, 9 Aslul lughah, 10 Al-mar'ah al-karimah, 11 Minasyuyukh ila syaban, 12 Namla wa nahla, 13 Khadim ummahu, 14 At-talawuth, 15 An-nasihah, 16 Misra qalbul alam al-arabi, 17 Al-huffaz ala miqdaratil watan, 18 Misra raidatul hadarah al-insaniyah, 19 Atharu thaqafah al-arabiyah fi Uruba, 20 Afatul munazarah, 21 Ar-riyadah al-badaniyah min mazuril Islam, dan akhir sekali nombor 22 iaitu Wathiqatul Azhari Syarif haula Satuqbal Misra. Baiklah, di sini Ustazah akan terangkan satu-satu contoh karangan mengikut tema. Kita tengok contoh karangan mengikut tema yang pertama. Mislu al-insya al-munazarah. Contoh karangan mengenai perdebatan. Ustazah ambil bahagian al-ulum wa teknologiyah, sains dan teknologi. Al-mawdu' tajuk teknologiyah al-ittisalatil hadithati mahasinuha wa masawi'uha. Tajuknya teknologi komunikasi atau perhubungan moden, kebaikannya dan keburukannya. Seperti mana yang pelajar ketahui, untuk mencantikkan sesuatu karangan perlu ada al-muqaddimah, al-afkar dan juga al-khatimah. Kita tengok al-muqaddimah untuk tajuk teknologi ini. Al-muqaddimah hiya al-afkar wal adawat allati yastakhdimu al-insan li tahsini mustawa hayatahu. Bagi tahu yang teknologi moden tadi, perhubungan moden tadi itu iaitu peralatan yang digunakan oleh manusia untuk kebaikan hidupnya. Contohnya apa? Internet, al-ajhizah itu perkakasan, al-hatif telefon, al-mizya radio, wa televiziyun dan juga televisyen. Baik, kita pergi kepada al-afkar yang pertama. Al-afkar yang pertama untuk mahasinuha, kebaikannya. Tengok apa kebaikan teknologi komunikasi
Okey, yang pertama fi majalit ta'lim wa tarbiyah, dalam bidang pengajian dan pendidikan. Jadi pelajar huraikanlah apa kebaikannya. Kita tengok afkar yang kedua. Isi yang kedua, al-muamalah ma'a al-asdiqa. Boleh berkomunikasi bersama rakan-rakan. Komunikasi bersama rakan-rakan di sini bermaksud komunikasi yang baik. Jangan bukannya komunikasi yang kurang baik. Kerana apa? Sebab di situ dia nak mahasinuha, iaitu kebaikannya. Jadi pelajar huraikanlah macam mana al-muamalah ma'a al-asdiqa ni mahasin dia. Contohnya boleh bertanya khabar, boleh bertanya kerja rumah dan sebagainya. Kita pergi kepada al-afkar yang ketiga, iaitu masawi'uha, iaitu tadi. Yang pertama al-husul ala al-ma'lumat as-salbiyah wad-darah, memperolehi maklumat negatif dan juga yang berbahaya. Jadi pelajar huraikan macam mana mendapat maklumat negatif dan berbahaya tersebut. Yang keempat, afkar yang keempat, istikhdamatuha bighairi hududil umri wal awqat. Penggunaannya tanpa sempadan umur dan juga waktu. Kadang kita tengok baby yang umur 1 tahun pun sudah melihat handphone ibunya. Maknanya suka melihat handphone. Dan tak semestinya handphone, televisyen pun sama. Jadi kat sini penggunaan tanpa sempadan umur dan awqat dan waktu tu, contoh, ada pelajar suka membuang masa dengan bermain permainan ataupun game online melalui komputer. Di situ pun boleh membuang masa pelajar. Ada yang tak nak belajar, ada yang tak nak pergi ke sekolah, ada yang tak buat kerja sekolah. Kerana apa? Kerana buang masa mereka bermain game ataupun terlalu lama menonton televisyen dan sebagainya. Al-khatimah, iaitu penutup, inna teknologi al-ittisal al-haditha alas muhimmah wa lazimah lil hayati wa hiya alamah min alamati tatawur al-ilmi dan seterusnya. Yang dia nak bagi tahu kat sini, sesungguhnya teknologi komunikasi moden ni merupakan satu alat yang penting dan biasa kita guna untuk kehidupan, dan ini menunjukkan tanda-tanda perkembangan ilmu dan sebagainya. Kita pergi kepada contoh insya' yang kedua, tema yang kedua, iaitu al-khitabah, iaitu pidato. Yang pidato ni ustazah pilih untuk ad-diniyah, iaitu agama. Tajuk Daurus Siyam fi bina'i syakhsiyah al-muslim, peranan puasa dalam membina peribadi seorang Islam. Ustazah ambil tajuk puasa kerana hari ini kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan. Taib. Pertama sekali kita perlu buat at-tahiyah wassalam, iaitu ucapan dan salam. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khuluqi ajma'in sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi afdhalus salati wat taslim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu adalah contoh untuk at-tahiyat wassalam untuk al-khitabah atau pidato. Dan jangan kita lupa juga, bila sebut pidato kita kena sebut ayyuhal mustami'un al-kiram. Jangan lupa yang tu. Baik. Seterusnya kita pergi kepada al-muqaddimah. Al-muqaddimah. Ismi, ismi nama saya. Nama siapa? Wa ana talib minas sanah, dan saya pelajar dari tingkatan berapa?
fa aqumu amamakum fil yaumi al mubarak yaumun, maka saya berdiri di hadapan kamu semua pada hari ini, hari yang diberkati. Hari apa? Liilqa kalimah mujazaan, untuk memberi kata-kata ringkas tentang apa? Ta'rif maudhu' al-khitabah. Yang tu kita bagilah ta'rif daurus siyam fi bina syakhsiyah al-muslim. Baik. Seterusnya kita pergi kepada al-afkar. Isi yang pertama, sebab atau munasabah ilqa al-khutbah. Sebenarnya apa kita menyampaikan pidato tersebut. Contoh kalau katakan tajuk tadi peranan puasa. Sempena kenapa pelajar bagi pidato tersebut. Kemudian ilqa asyukru liman yakhtaruka. Sampaikan ucapan terima kasih kepada siapa yang pilih awak untuk menyampaikan pidato tersebut. Jadi awak sebutlah siapa nama cikgu yang pilih awak untuk menyampaikan pidato tersebut. Seterusnya al-afkar yang kedua iaitu fawaid atau ahamiyah atau ahdaf. Fawaid iaitu faedah-faedah, ahamiyah kepentingan, ahdaf iaitu tujuan-tujuan. Yang ketiga, afkar yang ketiga iaitu asaru ladatulab atau al-mustami'in. Kesan di sisi pelajar dan juga pendengar. Kesan positif lah. Kalau berpuasa, kalau tajuk puasa ni memang kesan positif. Jadi ceritalah kesan puasa di sisi pelajar dan juga pendengar yang lain. Kemudian akhir sekali kita pergi kepada al-khatimah, iaitu penutup. Dalam penutup ni perlu ada kalimatus syukri wa takdir dan juga at-tahiyat wassalam. Baiklah, kita pergi kepada tema karangan yang ketiga iaitu al-muhadarah. Iaitu kuliah ataupun ceramah. Ustazah pilih tajuk Daurul Qiraah fil Hayat, peranan membaca dalam kehidupan. Dalam al-muqaddimah ni kita boleh nyatakan takrif al-qiraah. Apa maksud al-qiraah? Al-qiraah kita bagi takrif. Kemudian kita nak mencantikkan lagi kita punya karangan tu, mubayyinan bidalil minal Quranil Karim atau al-hadis an-nabawi. Kita sertakan sekali dengan dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi. Seperti mana yang pelajar maklum, apabila pelajar masukkan dalil, sama ada dalil Al-Quran ataupun dalil hadis, itu akan memberi markah yang akan membantu markah pelajar. Kemudian kita pergi kepada al-afkar yang pertama, isi yang pertama. Yang pertama iaitu anwa wa aksam, jenis dan bahagian. Bayan yang pertama iaitu bayan an-nau' atau aksam al-maudhu' bitafsil. Kita jelaskan tentang jenis ataupun bahagian tajuk yang kita pilih tadi itu bitafsil dengan padatlah. Okey. Seterusnya bayan an-nau' ataupun aksam al-misal. Kita jelaskan jenis ataupun pembahagian bersama contoh. Bitafsir tadi itu maksudnya secara terperinci. Yang kedua, afkar yang kedua iaitu ahamiyah wa fawaid, iaitu kepentingan dan faedah-faedah. Jadi di sini ada 3 faedah membaca. Tadi kan faedah yang pertama dari segi fi hayatil fardi, dalam kehidupan seorang individu. Yang kedua faedah fi hayatil mujtama, dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga fi din wal watan, dalam agama dan juga negara. Jadi kita cerita apa ahamiyah dan apa kepentingan dan faedah membaca qiraah tadi itu fi hayatil fardi, dalam kehidupan seseorang individu. Contohnya dia dapat
mengisi masa lapang dan juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Fi hayatil mujtama', dalam kehidupan masyarakat, apa faedah atau kepentingannya? Contoh apa? Kita dapat berkomunikasi dengan bangsa lain selain yang boleh bercakap bahasa Melayu. Jadi kita boleh bercakap bahasa lain juga selain daripada bahasa Melayu, berkomunikasi dengan bahasa lain. Dan yang ketiga, fiddin wal watan, dalam agama dan negara. Contohnya kalau tokoh yang berpengetahuan tinggi, mereka dapat memberi sumbangan untuk pembangunan dan ekonomi negara. Itu contoh-contoh untuk kepentingan dan juga faedah membaca. Baiklah, kita pergi kepada al-afkar yang ketiga. Al-asar al-muta'addidah, kesan-kesan yang pelbagai. Baiklah, yang pertama kita tengok asaru ijabiyah, kesan positif membaca. Kesan positif membaca fi hayatil insan, dalam kehidupan manusia, wal mujtama', masyarakat, waddin, agama, wal watan, dan negara. Kita tengok kesan yang positif, kita ulas. Kemudian kita tengok asaru salbiyah, kesan negatif. Sama ni kita tengok bahawa membaca ni satu kesan yang positif. Rupa-rupanya membaca ni juga ada kesan negatif. Contoh kesan negatif macam mana? Jika ada pelajar yang terlalu leka ataupun suka membaca bahan picisan ataupun majalah lucah, al-majalah al-fahishah, jadi mereka akan membuang masa. Kerana apa? Kerana leka ataupun suka membaca bahan-bahan picisan tersebut. Dan kesannya apa? Maka berlaku kemerosotan akademik pelajar tersebut dan juga boleh membuang masa pelajar tersebut. Kenapa? Kerana terlalu leka membaca bahan picisan tersebut. Kita pergi pada al-khatimah. Bil qiraah sayazdadul ilmi wal ma'rifah. Dengan membaca akan menambahkan ilmu pengetahuan. Fa idza zadal ilmu wal ma'rifah sayarfa'u Allah darajat indahu. Apabila ilmu seorang bertambah tu, Allah akan mengangkat darjat seseorang. Baik, kita pergi kepada contoh tema karangan yang keempat, iaitu al-maqal. Al-maqal artikel, Ustazah ambil bahagian at-tarbiyah, pendidikan. Al-mawdu' tajuk At-Ta'limul Ali fi Malaysia, pendidikan tinggi di Malaysia. Kita tengok bahagian Al-Muqaddimah. Asbahat Malaysia markazan jadidan wa qutban hadisan fi majali ta'lim wala siyama at-ta'lim al-ali, dan seterusnya. Dia nak bagi tahu bahawa Malaysia ni menjadi satu pusat baru, tempat berkumpul dalam bidang pendidikan. Jadi huraikanlah kat situ. Yang seterusnya, al-afkar yang pertama, isi yang pertama, Ta'tamidu Malaysia ala nizam jami'i alami ali al-jaudah. Malaysia ni bergantung kepada peraturan universiti. Itu apa? Contohnya, tidak semua pelajar yang habis SPM semua dapat masuk universiti. Tak. Hanya pelajar yang terpilih dan tertentu saja yang boleh sambung pelajaran di universiti. Al-afkar as-saniyah, isi yang kedua, ya'ti ila Malaysia tullabu kasirun min jami'i anha'il alam liyadrusu fi hadhil jami'at, dan seterusnya. Isi yang kedua ni dia nak bagi tahu ramai pelajar luar negara dari seluruh dunia datang ke Malaysia untuk belajar di universiti di Malaysia ni. Kita tengok contoh universiti Islam antarabangsa di mana terdapat pelbagai bangsa yang belajar di situ. Yang seterusnya, al-afkar as-salisah,
Isi yang ketiga, nazaran liwujudi adadi kasir minat tullab min anha'il alam tajidu anwa'an minal makulat fi Malaysia. Kan? Kita tengok dengan wujudnya, dengan ada ramainya pelajar universiti dari pelbagai bangsa dan luar negara, maka terdapat pelbagai jenis makanan di Malaysia. Contohnya, saya ambil lagi di Universiti Islam Antarabangsa. Kalau tengok di situ, ramai bangsa selain daripada rakyat Malaysia yang belajar di situ. Jadi terdapat banyak pilihan makanan selain daripada makanan Malaysia. Boleh juga dapat makanan dari negara Arab dan juga Western. Dan seterusnya iaitu Al-Khatimah, iaitu penutup. Syahidat ta'lim al-alimu dhul istiqlal hatta al-an iddah islahat syamilah wa amiqah min ajli takayyuf bistimrari ma'at tahawulat al-iktisadiyah. Dia nak bagi tahu bahawa pengajian tinggi di Malaysia ni sejak merdeka lagi telah menjadi saksi bahawa telah berkembang baik dari segi ekonomi dan sebagainya. Baik. Yang kelima, kita pergi kepada karangan bertema at-takrir, iaitu laporan. Contoh al-mawdu' ar-rihlah at-ta'limiyah allati iqamaha madrasatuka. Lawatan sambil belajar yang sekolah awak adakan. Kita tengok al-muqaddimah. Al-muqaddimah tuqimu jam'iyatu tarikhi fi madrasati thanawiyatin al-wataniyah ad-diniyah bimantiqati Bacuk Kelantan, ar-rihlah at-ta'limiyah fi madhaf wilayah Kelantan di Kota Baharu Kelantan. Dia bagi tahu persatuan sejarah di sekolah. Kat sini pelajar perlu bagi tahu persatuan apa dan nama sekolah. Dan sekolah tu bagi tahu juga pergi ke mana, dan sekolah tu terletak di mana, dan tempat lawatan tu juga terletak di mana. Yang seterusnya kita pergi kepada al-afkar, isi. Yang pertama, ahdaf ar-rihlah, tujuan lawatan sambil belajar tu. Yang kedua, al-mau'id wal waktu wal markab wal musyrifuna wal musyarikuna, tempoh, waktu, markab pengangkutan, wal musyrifuna, guru pengiring, wal musyarikuna, dan peserta. Peserta tu pelajarlah. Yang seterusnya al-ansyitah, iaitu aktiviti. Dan akhirnya al-khitam, iaitu penutup. Contoh penutup, turjar rihlah ta'limiyatu fi du'a'da'u jam'iyatu tarikhi fi hadhil madrasati halian wa mustaqbalan. Diharapkan supaya lawatan sambil belajar tadi tu memberi manfaat kepada ahli kelab sejarah di sekolah tersebut tu, sama ada sekarang ataupun sekarang dan juga masa akan datang. Baiklah, kita pergi kepada tema karangan yang terakhir, iaitu Ar-Risalah. Di mana Ustazah pilih kat sini Ar-Risalah Ar-Rasmiyah, surat rasmi. Al-mawdu' tajuk uktub risalah ila mudiri madrasatika tuwaddihu fiha an asbabi adami hudurika lil imtihan an-nisfi. Di mana kamu perlu tulis surat rasmi lah kepada pengetua sekolah, terangkan kepada beliau sebab ketidakhadiran kamu ke sekolah ketika peperiksaan pertengahan tahun. Kemudian kita pergi kepada al-muqaddimah. Muqaddimah ni cara menulis surat. Yang pertama, ismu al-mursil wa unwanahu, nama pengirim dan alamatnya. Nama pelajar lah, nama awak. Yang kedua, ismu al-mursal ilaihi wa unwanahu,
nama penerima kiriman. Siapa? Iaitu pengetua sekolah awak. Dan alamatnya sekali. Yang ketiga tarikh, yang keempat at-tahiyat wassalam, dan yang kelima maudhu' risalah, tajuk surat. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada al-afkar, iaitu isi. Isi yang pertama iaitu muqaddimah ar-risalah, pendahuluan surat. Contohnya, fatasharrafu bi'ihatatikum ilman bi'anna. Itu contoh dia. Kemudian belajar, sambunglah. Yang kedua, al-ma'lumat wal bayanat anil mawdu'. Maklumat dan keterangan tentang tajuk. Awak bagi tahu kenapa awak tidak datang ke sekolah sewaktu peperiksaan pertengahan tahun. Nyatakan, adakah awak sakit ataupun berlaku kematian ataupun berlaku kemalangan dan sebagainya. Dan yang seterusnya iaitu al-khitam, iaitu penutup. Yang pertama kalimatus syukri wa takdir, yang kedua at-tahiyat wassalam, dan yang ketiga at-tauqi', tanda tangan kamu. Untuk yang insya dah habis tadi. Sekarang ni Ustazah pergi pula syafawi, iaitu ujian lisan. Ujian lisan pelajar ni wajaran markahnya adalah 30% markah. Baiklah, kita tengok persediaan sebelum ujian lisan. Di sini ada 5, Ustazah nyatakan. Yang pertama, banyakkan membaca teks, berita atau apa-apa artikel dalam bahasa Arab. Banyakkan. Yang kedua, mempunyai perbendaharaan kata, sinonim, iaitu perkataan serti, dan antonim, dan perkataan berlawan. Yang ketiga, mendalami asas kaedah nahwu. Maknanya, pelajar perlu hadam asas kaedah nahwu bagi memudahkan mereka menjawab soalan apabila ditanya oleh mumtahin ataupun pentaksir ujian lisan tersebut. Yang keempat, melazimi membaca buku mutalaah dan mengaplikasi dengan membacanya dengan betul. Pelajar perlu membiasakan diri membaca buku mutalaah. Bukannya bila awak tengok buku mutalaah tu, awak rasa nak tidur. Yang kelima, melazimi pertuturan dalam bahasa Arab dengan penuh yakin. Maknanya pelajar perlu bercakap bahasa Arab, sama ada dengan guru ataupun dengan rakan-rakan. Salah tak apa, yang penting pelajar dah biasa bercakap bahasa Arab. Apabila pelajar dah biasa bercakap bahasa Arab, apabila hari syafawi nanti, jadi tak ada masalah untuk pelajar menjawab soalan yang ditanya oleh mumtahin atau pentaksir. Baiklah, kita pergi kepada al-muhtawayat, iaitu isi kandungan syafawi atau ujian lisan. Al-muhtawayat yang pertama iaitu qiraah al-qit'ah, baca petikan teks. Pelajar akan diberi satu petikan tanpa baris. Jadi di sini apa yang perlu pelajar buat? Yang pertama, pelajar diberi masa beberapa minit untuk membaca teks secara perlahan untuk menentukan baris bacaan. Yang ni pelajar diberikan masa beberapa minit. Pelajar tidak dibenarkan untuk menulis, tapi kena ingat dalam kepala. Yang kedua, perlu tekankan cara bacaan atau baris. Dari aspek mana? Dari segi mubtada khabar, isim majrur, zaraf, isim kana wa akhawatuha, isim inna wa akhawatuha, fa'il, maf'ulun bih, nakirah ma'rifah, fa'il madi, fa'il mudhari',
maktuf alaihi dan sebagainya. Yang ketiga, membaca dengan menyebut setiap hujung baris kalimah. Maksudnya, setiap patah perkataan yang pelajar tuturkan, yang hujung perkataan yang hujung tu perlu ada baris. Jangan dimatikan. Contoh, yaktubu Ahmadu ad-darsa fil fasli. Yang tu betul. Sebab fil fasli. Sebab yang tu setiap perkataan huruf yang hujung tu berbaris. Macam mana yang salah tak ada baris? Contoh, yaktub Ahmad ad-dars. Tu salah. Sebab apa? Sebab setiap pangkal hujung tu semua pelajar letak baris mati. Itu salah lah. Kira ni kena potong markah. Jadi sebab itulah pelajar perlu tekankan yang Ustazah cakap tadi tu. Macam mana nak letak baris? Mubtada, khabar, isim, majrur yang Ustazah cakap tadi itulah. Yang keempat, tidak tergopoh-gapah ketika membaca teks. Dan pelajar perlu baca perkataan satu persatu. Maksudnya, pelajar jangan baca teks terlalu laju. Jadi, dan pelajar perlu baca perkataan satu persatu bagi memudahkan pentaksi mendengar dan memberi markah. Dan jangan baca terlalu perlahan. Yang seterusnya, al-isti'ab. Yang pertama, jawab semua soalan. Jawapan ada dalam petikan. Jadi pelajar perlu jawab semua soalan tu, soalan pemahaman, di mana jawapan pemahaman tadi itu memang ada dalam petikan. Dua, biasanya soalan mengikut turutan petikan. Jadi contohnya kalau soalan yang pertama, jadi di mana jawapannya? Jawapan untuk soalan pertama mesti berada pada petikan yang pertama. Jadi pelajar tak perlu cari jawapan untuk soalan yang pertama tu pada perenggan yang kedua atau pada perenggan yang terakhir. Yang ketiga, perlu ada mukadimah atau kepala jawapan. Di mana jawapan pelajar perlu ada mukadimah. Kerana mukadimah itu juga memberi markah. Jadi jangan ambil ringan lah ataupun jangan ambil mudah. Yang keempat, tidak menjawab kurang dan melebihi kehendak soalan. Maksudnya jangan jawab terlalu pendek. Dan jangan jawab terlalu panjang. Mungkin jawapan awak dah betul tu, tapi bila awak jawab terlalu panjang, maka markah awak akan dipotong. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Minta maaf ya. Iaitu bahagian al-as'ali. Contohnya, yang pertama, ma al-makna al-akhar li kalimah ma'had. Apa perkataan seerti untuk perkataan ma'had? Ma'had ni maksudnya sekolah. Jadi, awak jawablah. Jawapan dia madrasah. Ada dapat markah. Yang kedua, istakhdim al-kalimah ta'ishu fi ibarah min indik. Guna perkataan ta'ishu. Perkataan ta'ishu tu awak perlu buat ayat yang lengkap. Jadi awak buatlah ayat. Contoh dia, ta'ishu aminah ma'a usratihi fi Malaka. Contoh, dah dapat markah. Soalan yang ketiga, al-as'ilah anil mawaqif. Soalan tentang situasi. Yang pertama, maza taqulu. Apa yang awak cakap? Contoh dia,
Maza taqulu idza aradta an nukuda min umuki. Min umuka. Apa yang awak cakap kepada mak awak apabila awak perlu duit daripadanya. Mungkin pelajar tu dia takut nak minta duit dengan ayah dia, dia minta duit dengan mak dia. Jadi kat sini kita fokuskan awak bercakap dengan siapa. Kan? Kan? Jadi awak cakap ya ummi, wahai ibuku, uridu an-nukud. Saya nak duit. Dah dapat markah kat situ. Bukannya susah nak dapat markah. Yang penting pelajar kena ada banyak vocab. Yang kedua, yang seterusnya, maza taf'alu. Yang ni, apa yang awak buat. Yang tadi, yang pertama tadi, maza taqulu. Yang ni yang kedua, maza taf'alu. Apa yang awak buat. Contoh. Maza taf'alu idza ra'aita al-qumamata fil fasli. Apa yang awak buat apabila awak tengok sampah di dalam kelas? Apa yang awak buat? Jawapannya apa? Unazifu al-fasla. Saya bersihkan kelas. Dah dapat markah. Yang penting bagi jawapan. Yang seterusnya al-as'ilah anit ta'aruf. Soalan tentang ta'aruf. An-nafsika, tentang diri awak. Contoh apa? Ma ismuka, siapa nama awak? Kam umroka, berapa umur awak, kan? Umru. Ma hiwayatuka, ma amaluka fil mustaqbal, dan sebagainya. Di situ ada 5 soalan. Ataupun contohnya yang lain, ma hiya al-at'imah tuhibbu, apa dia makanan yang awak suka. Yang ni biasanya soalan yang ta'aruf ni biasanya pelajar boleh dapat markah penuh. Sebab apa? Sebab dia boleh mengenal diri dia sendiri. Dan yang terakhir iaitu al-munaqashah al-ammah, iaitu perbincangan umum, am. Di sini ustazah bagi satu tajuk, iaitu tahaddas anin nazafati fi nazril Islam. Mana disuruh kita, disuruh pelajar ceritakan tentang kebersihan dalam pandangan Islam. Jadi di sini pelajar boleh bagi isi 3 hingga 5 isi. 3 hingga 5 isi. Baik. Minta maaf ya. Yang pertama, kita boleh buat ayat contohnya. Innal islama yahtamu bin nazafah. Sesungguhnya Islam mengambil berat dengan kebersihan. Jadi ada sambunglah sikit lagi. Itu isi yang pertama. Isi yang kedua, kita ambil dalil daripada Al-Quran. Contohnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu contoh daripada dalil Al-Quran. Kemudian kita pun nak ambil contoh dalil daripada hadis. Hadis Nabi, kan? An-nazafatu minal iman, innallaha jamil wa yuhibbu jamal. Yang ketiga, kita boleh cerita tentang anwa an-nazafah, jenis kebersihan. Contoh dia apa? Nazafatul jismi wal aqli wa nazafah al-malabis wal maskan. Nak ceritakan tentang apa? Kebersihan badan, akal, pakaian dan juga tempat tinggal. Yang keempat, ahamiyah an-nazafah, iaitu kepentingan kebersihan. Apa dia kepentingan kebersihan? Jawapannya apa? Syartun li sihhatis solat wa tawaf. Kebersihan ni adalah salah satu syarat untuk sah solat dan tawaf dan sebagainya. Dan akhir sekali, al-khatimah, an-nazafah tuaddi ilal hayati as-sa'idah. Kebersihan membawa kepada hidup yang bahagia. Syukran, itu sahaja perkongsian daripada ustazah pada hari ini. Ustazah harap
pelajar-pelajar dapat manfaat daripada apa yang telah Ustazah kongsikan tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.